Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita membaca kitab daripada Muhammad fil Ilmil Hadis, bahagian yang kedua, hamish yang di tepi, satu kitab yang bernama Al-Mawa'izul Badi'ah, pengajaran yang ketiga. Berkata Allah tabaraka wa ta'ala, hai anak Adam, padakan oleh kamu dengan barang yang sedikit, maka kayalah engkau, dan tinggallah olehmu dengki, supaya senanglah hatimu, dan jauhkan olehmu akan segala yang haram, supaya ikhlaskan akan agama. Baik, kita lihat pengajaran yang ketiga. Yang pertama, hai anak Adam, padakan oleh kamu dengan yang sedikit, supaya kayalah engkau. Berpada maknanya qanaah, memadai dengan apa yang ada, memadai dengan apa yang sedikit. Maka orang yang memadai dengan apa yang sedikit, orang ni jadi kaya. Kalau kita tak memadai dengan apa yang kita ada sekarang ni, kita jadi miskin, tak pernah cukup. Orang yang miskin ialah orang yang tak pernah cukup. Orang kaya berpadalah, yang ni pun okey dah, tara ni pun okey dah. Itu makna dia kaya. Dia tak maulah. Orang miskin ni duk nak apa benda-benda. Maka kalau kita nak jadi orang kaya, perasaan kita ni memadailah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi sekarang, cukup lah. Maka apa yang kita ada ni pun kita rasa puas. Sebab apa yang kita nampak depan mata kita ni tuan-tuan, Allah boleh ambil dalam sekelip mata. Kesihatan kita Allah boleh ambil sekelip mata. Bukan kata harta, ya Allah ambil sekelip mata. Kesihatan pun. Ni kawan saya ni duk hantar mesej, tengah-tengah duk sihat, appendix pecah, lah nak operate. Duk saya saja, dia pun tak tahu dia ada appendix. Begitulah dengan hidup, boleh diambil serta merta, apatah lagi dengan harta. Saya pergi ceramah mana ke minggu lepas, hari Sabtu, hujan tak berhenti. Dia kata ustaz ni hari ketiga dah hujan. Lebat tuan-tuan, masa saya ceramah tu pun duk lebat. Saya kata saat lagi tak boleh balik dah aku, lebat lagu ni. 8:30 stop. Dia, ustaz balik cepat ustaz, lagi jalan tak boleh keluar. Betul tuan-tuan. Saya pusing sana pusing sini, lepas kat jalan keluar. Setengah jam lepas tu habis. Dia mari banjir, rumah pun hanyut. Yang kita pergi duk ada lagi, waktu kita ceramah tu duk ada lagi, besok pagi tengok dalam Facebook, tengok dalam gambar, tak ada. Itulah dia yang dipanggil sebagai dunia. Kalau kita nak hambat dia, tak terkejar kita. Tuan-tuan nak hambat teknologi kereta. Hari ni tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan rasa teknologi yang tuan-tuan beli kereta tu canggih. Tunggu bulan depan, dia mari hak lain pula. Kereta hak kita beli bulan lepas ni ketinggalan. Ni dia buat keluar Mercedes baru pula. Mercedes lama tu pun tak habis pakai. Dia buat keluar hak baru pula. Yang keluar hak baru ni hak buka tempat, buka pintu kereta, duk simpan di dalam. Bila nak keluar, dia keluar sendiri baru buka. Punya canggih dah. Tuan-tuan beli lagi 3 bulan lepas pula, hak keluar hak baru ni ketinggalan dah. Itulah nama dia dunia. Kita tak terhambat. Tuan-tuan beli handphone, kira-kira handphone 10 tu canggih dah. Tak dan 6 bulan, 11. Tak dan setahun, mai terbit 13. Maka kalau kita nak hambat kepada dunia ni tuan-tuan, tak habis, tak dan. Maka dia mengajak kepada kita, berpadalah dengan apa yang ada.
kita akan jadi cukup, kita akan jadi tenang, kita akan jadi seronok. Yang kedua, tinggalkan olehmu dengki supaya senanglah hatimu. Penyakit yang kita hadapi sekarang ni tuan-tuan ialah stres. Kita kena belajar bagaimana nak menangani stres. Stres ni dia bukan boleh bawa setakat penyakit jantung. Stres ni menjadikan darah tinggi. Stres menjadikan bacaan gula dalam darah tinggi. Walaupun tuan-tuan tak makan gula, tuan-tuan tak makan nasi, tuan-tuan tak makan tepung. Tapi pasal apa gula aku tinggi? Pagi-pagi duk cek pun 11, 12, mai lepas makan 18. Balik kenuri pula 24. Pasal apa? Jawapan dia stres. Banyak masalah fikir. Stres ni juga menjadikan orang tak boleh tidur. Letak kepala tak boleh. Makan ubat tidur pun tak boleh sebab dia stres. Banyak orang datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya ni tak boleh tidur. Tolonglah baca doa ke, bagi ubat apa mana betul." Saya kata, hak saya pun tak boleh tidur. Nak ajak hang lagu mana? Saya kata kat dia, "Abang, kalau abang nak tidur, abang pergi masjid. Ada ceramah, ada kuliah, mai cari tiang, insya-Allah lena. Tak percaya cuba buat." Lena tuan, tambah sembahyang Jumaat. Buat tu imam hak lama sikit lagi lena. Stres. Salah satu punca stres tu apa? Salah satu puncanya ialah dengki. Duk tengok orang. Duk tengok yang orang punya. Duk rasa tak sedap hati dengan orang punya, malam-malam duk tidur lagu tu, duk fikir. Dia penat 2 tingkat pula dah rumah. Tenggelam rumah aku. Dia duk dengki. Dia tukar kereta baru pula dah, mai kok mana duit. Baru je bercerai, dia cari hak lain pula. Lawa pula tu hak nombor 2 ni. Kacau semua. Dia mari duk dengki. Dia tengok orang menega laju, maju laju, dia dengki. Orang yang ada perasaan dengki ni tuan-tuan, hidup dia takkan senang hati. Saya pergi tanya satu orang, "Kenapa makcik tak makan kedai tu? Kenapa tak pergi makan? Saya rasa makanan dia okey." "Oi, kedai tu ustaz ada hantu." "Ya. Ada ustaz mana tu hari tu kami nak ajak pergi ceramah, dia tak mau makan, dia kata hantu duk panggil. Hantu duk kencing dalam laut. Sebab tu kami tak pergi dah." "Oh. Ada? Tak pergi. Kami sini tak pi, orang-orang jauh ya pi. Kami tak pi, ustaz orang jauh ustaz pi." Saya kata, "Saya tak nampak pula orang hantu duk kencing kat kedai dia." "Ustaz memang tak nampak lah." Lepas tu makcik nampak? "Makcik pun tak nampak." Habis tu makcik tahu di mana? "Ada ustaz dia abang." "Oh, kalau ustaz tu bohong?" "Dia bohong." Tapi cerita je dah tersebar dah dalam 1 pekan. Semua orang tahu dia belah hantu. Kami tak pi makan lah. Ni hak ramai-ramai main mana? Ni semua orang jauh, orang luar, dia pun tak tahu. Nampak tak? Kalau fitnah lagu mana jadi? Kalau benda tu tak betul lah tuan-tuan, berapa puluh ribu orang duk percaya benda tu. Saya pergi jumpa dengan toki kedai dia lepak dengan saya. Nimbang dengan dia, "Abang tak sibuk?" "Tak apa ustaz, mai kedai saya tunggulah ustaz, anak saya ada." Saya tanya dekat dia, "Abang dah belah hantu?" Saya jenis tanya direct, "Abang dah belah hantu ke? Pelaris ke?" "Tak ada." Saya tahu orang duk kata saya belah hantu, tapi saya tak buat. Dosa. Saya cari rezeki halal. Tuan-tuan tahu, itulah nama dia bisnes. Kita ni meniaga kedai makan 24 jam. Dia pula meniaga kedai makan 3 jam habis. Jadi saya tanya dekat dia, "Apa rahsia abang kedai ni laku?" Nombor 1 dia kata, "Ustaz,
Kita ikhlas masak. Tak ada kurang rempah, tak ada kurang rencah, tak ada kurang apa. Hak itulah zaman kita, berzaman. Nombor 2 dia kata, masak sedap-sedap. Jaga kualiti. Nombor 3, kita buka kedai waktu orang lapar. Sebab tu saya buka kedai makan saya pukul 1:30. Waktu orang lain semua lapar. Jadi bila lapar, semua jadi sedap. Cuba tuan-tuan jamu waktu kenyang, sedap? Tak sedap. Lapar ni tak sedap pun sedap. Jadi saya buka kedai saya hanya jam 1:30 petang, pukul 3, 3:30 habis. Tutup kedai, belah hantu. Orang kata dia belah hantu. Jadi tuan-tuan, masak sedap-sedap. Orang sanggup tak makan daripada pagi pasal nak makan di kedai kita. Sebab apa? Sebab masakan dia sedap. Dan dia pula cerdik. Dia buka sekejap ya. Pukul 1 petang. Sebelum tu dia tak buka. Tapi manusia yang hidup dia dalam keadaan dengki, tak seronok, dia akan kata yang tu belah hantu, yang ni belah elak pengasih, yang ni pakai minyak senyonyong, yang ni pakai yang ni. Orang yang duk tuduh ni tuan-tuan, dia takkan tenang hati dia. Sebab tu Allah duk pesan kepada kita, Nabi pesan pada kita, wala tahasadu. Disebutkan wala tajassasu, jangan kamu dengki dengan orang, jangan kamu duk kata dekat orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan duk kamu duk ngata pada orang. Kamu sukakah memakan daging saudara kamu sendiri? Yang ketiga, jauhkan olehmu akan segala yang haram supaya ikhlaskan akan agama. Nombor 3 pesan dia ialah tolong ikhlas di dalam bab beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tuan-tuan yang saya hormati, banyak orang tanya pada saya, ramai tuan-tuan, tambah-tambah zaman FB Live. Zaman FB Live, zaman Google Meet, zaman Skype, bukan zaman macam kita dulu, zaman offline. Sekarang zaman online. Kita boleh bercakap dalam internet, dalam Facebook, dalam apa benda sekali lah. Boleh bercakap dekat beratus-ratus orang duk muka je nampak. Ada setengah muka tak nampak. Bila kita dah jumpa dengan macam-macam manusia dalam zaman kita sekarang ni, persoalan dan pertanyaan pun macam-macam. Ada yang tanya, Ustaz, soalan, jangan marah. Kenapa Allah jadikan iblis? Kenapa Allah jadikan syaitan? Kalaulah iblis tak ada, kalaulah syaitan tak ada, kan kita semua baik. Ni Allah yang jadikan setan. Kemudian bila kita ikut syaitan, kita pula masuk neraka. Padahal kalau Allah tak jadikan syaitan, tak jadi apa? Ini soalan. Lagi ganas punya soalan, Ustaz, saya tak pernah minta dilahirkan ke dunia. Kenapa Allah jadikan saya? Dan bila kalau saya tak semayang, saya masuk neraka. Sedangkan saya tak minta dilahirkan. Rupanya tuan-tuan, bila kita duk buat norma baharu ni, orang macam ni makin vokal, makin berani bercakap. Sebab dulu mereka tak datang belajar di masjid. Dulu mereka tak main mengaji di surau. Maka pertanyaan-pertanyaan macam ni tak wujud sebab mereka tak main. Yang main ni hak baik-baik je tuan-tuan. Bila sekarang ni dah dibuka, semua orang ada media sosial masing-masing, semua orang ada alat untuk bercakap, menyuarakan pendapat, mereka mula bercakap. Dan percakapan mereka tu dahsyat tuan-tuan. Jadi yang banjir baru ni, dia kata, Ustaz kata Allah tu baik. Ustaz kata Allah tu maha baik. Kenapa Allah datangkan musibah? Saya tengok tadi video lumpur masuk dalam rumah dia, dekat dengan siling rumah. Lumpur saja. Selut yang masuk dalam rumah tu dekat dengan siling. Tu tak boleh nak sodok dengan penyodok lah. Tu kena panggil backhoe mai korek awak keluar. Dia tanya, Ustaz, kalau Allah tu maha baik, pasal apa Allah bagi banjir? Mati, runtuh rumah, hanyut rumah. Saya kata panjang cerita.
Nah, panjang cerita sebab Allah dah sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di darat, berlakunya kerosakan di laut, puncanya tangan manusia. Cuba hang cek balik. Allah kata hak berlaku kerosakan dalam dunia ni, baik di darat maupun di laut, manusia punya hal. Tangan manusia punya hal. Allah Ta'ala ni maha baik. Ialah Allah bagi hujan lebat jadi banjir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 11, kami turunkan hujan tu mengikut kadar yang sesuai dengan kamu. Allah maha baik. Pasal apa hujan jadi lebat? Tu yang aku kata tadi, hang kena pergi cek balik hujan ni mai pada mana. Sebab Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala kata dah, hujan ni diturunkan pada manusia ni sebagai rahmat, liyutahhirakum bihi, supaya kamu tu bersih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, turunnya daripada air daripada langit midrara dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'du bahawa hujan ini baik untuk kamu. Tiba-tiba hujan ni orang takut sekarang ni. Pasal apa? Mai gelap nak banjir pula apa? Ada hujan yang Allah Ta'ala turunkan berserta dengan ribut jadi balak. Pasal kejahatan manusia. Tapi kalau manusia ni baik, satu negeri ni baik, pasal apa jadi? Cek balik. Adakah tangan-tangan manusia yang campur tangan di dalam merosakkan alam, merosakkan sistem? Cek balik. Boleh ke Ustaz? Manusia boleh merosakkan alam, mengkucar-kacirkan alam. Awak tak boleh pula. Bukankah Nabi sebut di akhir zaman Dajjal itu boleh menurunkan hujan? Dajjal itu boleh mengkeringkan hujan, mengkeringkan bumi. Dajjal itu boleh menghidupkan tanaman, mematikan tanaman. Bukankah itu nama dia teknologi? Nabi sebut di akhir zaman Dajjal itu boleh menghidupkan orang yang mati. Macam mana ni tuan-tuan? Orang yang mati boleh hidup. Ya, dia dah mati, tapi DNA dia masih hidup. Dia hidupkan DNA dengan orang yang baru. Ini semua sistem tuan-tuan. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, kita berada di zaman mana. Maka dengan adanya sistem yang canggih ini, orang mengatakan bahawa Dajjal itu adalah Tuhan. Satu benda yang dibuat oleh Dajjal untuk menjadikan Allah tu jahat pada pandangan manusia yang tidak beriman. Allah ni zalim, anak saya mati. Allah ni tak adil, orang lain tak kena banjir, kami kena banjir. Orang lain tak kena bah, kami kena bah. Allah ni tak adil. Kalau Allah adil pak siapa jadi macam ni, makcik tak sangka lah. Sudah tuan-tuan. Tujuan dia apa? Untuk meragui padahal Allah dah bagi elok dah. Buka surah Az-Zukhruf ayat 11, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Allah Ta'ala kata dah, kami turunkan hujan pada kamu tu elok sukatan dia. Cuba cek balik. Sebab banyak ayat lain sebut berlakunya kerosakan itu ialah kerana tangan-tangan manusia. Adanya orang yang rancang, adanya orang yang pindah, adanya orang yang tambah buat. Maka tuan-tuan yang saya hormati, saya jawab senang kepada mereka. Bila mereka tanya, kenapa Allah jadikan iblis? Kenapa Allah jadikan syaitan? Saya jawab satu perkataan. Apa perkataan dia? Syaitan kata, aku tidak boleh kacau orang yang ikhlas kepada Allah. Syaitan tak boleh kacau orang yang ikhlas kepada Allah. Syaitan tak boleh kacau. Sebab tu tuan-tuan, datanglah bapa syaitan ke, iblis ke, siapa ke, kalau tuan-tuan orang ikhlas, dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak hasut kita. Ni, kita datang ke rumah Allah ni ikhlas. Kita datang kuasa masjid. Cukup tahun 2022, nama dah lain. Nama kita tak ada dalam senarai AJK.
Kita pun habis sembahyang Zuhur, ambil start motor. Kawan tanya, nama hang tak ada Ahmad? Tak ada apa, aku ada nama Pela tu ada, Muhammad sampai sekarang Muhammad. Tak, nama AJK. Oh, aku dilantik untuk 2 tahun 1 penggai. Lah dah habis penggai, depa lantik orang lain pula. Tak lah, aku bukannya apa, macam depa lantik baru tu macam tak kena kan. Macam hang buat kerja, depa pergi buang ganti orang lain macam tak cantik lah, tak kena. Tak kena apa, masjid tu rumah Allah, siapa-siapa boleh jadi AJK. Yalah, tapi macam tak kena lah kan. Bagi aku lah, nampak ni tuan-tuan ni pengasuk ni, tuan-tuan nampak parik depan tu, boleh tolak dia boleh tu. Kerja dia Pak Saifah, nak hasut, nak bagi orang tak ikhlas. Aku ni sama ada aku AJK, sama ada aku bukan AJK, aku mai kerana Allah. Kalau aku tak jadi AJK pun tak apa, aku tetap mai. Pasal ni rumah Allah, aku nak sembahyang. Tuan-tuan kutuklah, tuan-tuan hasutlah dia, tuan-tuan tak boleh buat apa-apa. Pasal apa? Pasal dia ikhlas. Sebab itu nak jadi orang ikhlas ni tuan-tuan susah. Tapi kalau tuan-tuan dah dapat keikhlasan, segala benda yang jadi pada kita dipermudahkan urusan. Mai bah, mai banjir, mai apa semua, tak ada apa. Lah makcik sabarlah, tak ada apalah. Dunia aja. Makcik pun dah hidup sini dah, duduk kampung ni dah 50 tahun tak pernah banjir. Hari ni baru banjir, tak apalah. Kita dengar tu pun Allah. Dia sabar. Bila berlaku kematian pada ahli keluarga dia, saya ucapkan takziah, Allah sabarlah bang. Allah sayang anak abang. Ya alhamdulillah, dia pun baru 6 tahun. 6 tahun ni tak ada dosa, syurga tempat anak saya, alhamdulillah. Ini orang ikhlas, orang yang betul-betul ikhlas. Bila dia ikhlas tuan-tuan, dia takkan buat benda haram. Dia takkan buat benda haram. Dia takkan ambil riba, dia takkan mengadap bomo pergi menurun tengok siapa yang buat dia sakit, siapa yang pergi buat dia kedai dia tak laku. Orang yang tak ikhlas ni tuan-tuan, dia akan cari benda-benda yang haram sebab hati dah kotor. Maka bila hati kotor, fi qulubihim marad tadi, setan masuk. Bila setan masuk ni lah tuan-tuan, benda-benda halal jadi haram, benda haram jadi halal pada dia. Sebab itu pelajaran yang ketiga malam ni, tolong buat sesuatu dengan ikhlas. InsyaAllah kita takkan mengumpat, kita takkan kecil hati, kita takkan buat benda haram, sebab hati jadi bersih. Baik, yang kedua, dan barang siapa yang meninggalkan ia akan mengumpat-ngumpat akan seseorang, nescaya zahirlah kasih baginya. Tuan-tuan yang saya hormati, kita ni kadang-kadang bila orang ditimpa musibah, bila kita tengok orang ditimpa ujian, kita kata tu dosa, dia tu ada dosa, tu yang Tuhan turun bala. Ini pun perangai ke setengah pada kita. Macam Lahab cakap tu tak ada dosa. Tengok orang banjir, tengok orang musibah, tu bala, Allah marah kat mereka. Sabar selalu. Saya dulu naik pengurusi masjid, merangkap imam masjid. Imam saya naik pengurusi pun saya. Satu hari sembahyang subuh, saya jadi imam buat sejadah hari Jumaat. Habis sembahyang baca Quran dengan jemaah masjid. Habis baca Quran, salam-salam, turun, duduk bising di bawah. Saya pun pergi tengok dekat bawah, apa hal Haji? Motor saya hilang. Orang pakai duduk kerumun dia. Abang Haji kunci semua. Apa? Tak ada je semua kunci. Ya Allah, udah hilang. Yang herannya Ustaz, motor saya bahagian dalam. Sebelum nak sampai ke motor saya, ada lagi motor orang lain. Motor orang lain dia tak ambil. Motor saya dia ambil. Allah, kata dia. Tuan-tuan tahu kawan-kawan yang duduk kerumun dia kata apa? Habis tu kamu tak ada bayar zakat ni. Dia cakap kamu tak ada bayar zakat. Kamu cakap baik-baik, aku bayar, kata dia.
Zuhur tu dia datang balik. Tuan-tuan tahu tak dia bawa apa? Dia tunjuk resit zakat dekat saya. Siapa kata saya tak ada bayar zakat ustaz? Ni apa? Kata dia. Ni apa? Ni apa? Dia tunjuk tahun ini, tahun 3, tahun 4 dia tunjuk. Saya kata sabarlah. Sabar. Nanti kita buat baca Yasin. Tolonglah ustaz, saya sayang benar motor. Lepas sembahyang zuhur, isteri dia telefon. Ustaz, janganlah baca Yasin. Kenapa? Motor tu dah buruk. Biarlah dia beli motor baru. Biarlah hilang. Elok benar rasanya ustaz. Astaghfirullahalazim. Yang seorang minta baca Yasin supaya motor jumpa. Yang isteri dia pula minta jangan baca Yasin, dapat motor baru. Dah lama dah suruh abang haji tukar motor baru. Tak nak duk pakai motor cabuk. Susah nak start dia. Tuan-tuan yang saya hormati, jangan cakap dekat orang hilangnya barang kamu ni kena curi zakat tak bayar ni. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap. Waktu ini kita supaya kita ni jadi orang menyabarkan orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi perangai setengah daripada kita ni tuan-tuan, kita duk kata. Bila kita mengata pada orang, tak ada lah perasaan sayang. Dengar ceritanya anak dia jatuh motor, padan muka, mampu habis. Bawa motor laju ke hulu ke hilir macam pelesit. Sekali jatuh padan muka. Bila sebut padan muka, ada tak perasaan kasih pada diri kita? Sedangkan kalau kita sebut padan muka pada orang lain, satu hari padan muka tu main kat kita balik. Orang yang ditimpa dengan susah, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita boleh bantu dia, bukan pi umpat dia. Menimbulkan lagi perasaan tak suka, perasaan sedih pada diri dia. Tuan-tuan yang saya hormati, perasaan kasih inilah yang sekarang ni makin lama makin hilang. Dia tidak lagi mendatangkan perasaan kasih sayang pada kita. Kita kadang-kadang kita suka bila orang ditimpa musibah. Sedangkan kita juga boleh dapat musibah bila-bila masa. Dan musibah yang Allah Ta'ala datang pada kita di macam-macam. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan musibah ketakutan. Minal khawf, takut. Lapar. Wa naqsin minal amwal, harta habis hilang. Wal anfus, kematian. Semarat, makanan tak ada, buah-buahan tak ada. 5 bentuk ujian ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak main nombor 1, main nombor 2, tak main nombor 2, main nombor 3, main nombor 4, main nombor 5. Dia ditimpa dengan musibah, kita ditimpa dengan lapar. Apa yang lapar ustaz? Duduk di Penang ni tak pernah ke Bulong. Belah sana ada nasi kandar, belah sini ada ayam goreng, belah sana nu ada char kway teow. Mana pernah lapar? Lapar bagi hang makan. Berapa ramai sini yang lapar pasal kencing mana? Tengok yang ni tak boleh makan, tengok yang tu tak boleh makan, tengok yang ni tak boleh makan, berapa banyak tak boleh makan. Duk melapar. Allah Ta'ala bagi kepada kita ujian macam-macam. Sebab itu jangan diumpat, jangan dikata. Tunjukkanlah simpati, tunjukkanlah perasaan yang menggembirakan hati mereka. Yang ketiga, dan barang siapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia, nescaya sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu. 2 tahun tuan-tuan kita tak jumpa. Hampir 2 tahun lah kuliah kita tak ada. Baru malam ni ada balik. Bila 2 tahun tuan-tuan tak jumpa saya, tuan-tuan pun tak ada dosa dengan saya. Tak ada nak kata apa. Ustaz Kazim tak main. Main je Ustaz Kazim duduk atas kursi ni. Berapa ramai hak dosa. Ustaz dia pakai baju plain, Ustaz dia pakai baju bunga-bunga.
Ustaz jenis apa ni? Tu dosa. Saat dia main ceramah pakai piah, saat dia pakai songkok hitam, saat dia pakai serban, tak konsisten langsung ustaz ni. Apa jenis ustaz ni? Tu ngata. Dengan sebab saya tak main, maka tuan-tuan pun tak mengata kat saya. Elok lagi saya tak main tuan. Tuan faham tak maksud saya? Bila bercampur ni ada saja nak mengata. Tapi bila kita dah tak bercampur ni tuan-tuan, banyak benda yang kita tak bercampur lah ni. Dosa mengata kurang, dosa memfitnah kurang. Tuan-tuan yang saya hormati, adakah maksud di sini kita tak boleh campur dengan orang? Sedangkan Nabi suruh ziarah orang sakit, Nabi suruh kita ini jaga masyarakat, Nabi suruh kita jaga masjid, Nabi suruh kita ziarah orang mati. Ya, kena faham elok-elok ni tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan ialah kita tak bercampur dengan orang ni apa? Contoh saya bagi tadi, jadi jawatan kuasa masjid, kita bercampur dengan orang, maka macam-macam benda tuan-tuan kita kena hadap. Masalah parking, masalah tandas, masalah kolah, masalah kipas, semua kita kena hadap. Masalah korban, masalah nak buat akikah, masalah sembahyang Jumaat, sat lagi nak buat penyata kira-kira lah, sat lagi orang tanya pula ni pergi mana, duit ni pergi mana. Pening kepala. Cuba tuan-tuan tak jadi AJK, tuan-tuan jadi pening kepala? Tak. Cuba tuan-tuan jadi pemimpin, lagi pening kepala, pasal duk campur dengan orang. Waktu-waktu tengah banjir ni lah pula pergi bercuti pula, lagi kena lah. Balik lambat kena, tak balik langsung lagi kena. Orang tak nampak benda lain, orang nampak pemimpin. Semua temu ramah tanya, dia ada datang tak? Dia dah berlawat? Tak ada lah, tak turun pun, main duk babai lagi tu saja. Oh sudah, dia tak tahu hak menteri tu, hak YB ni duk turun merata dah. Nak balik rumah tak larat dah. Anak saya jadi sukarelawan. Dia kata, ayah, kami nak pergi nak tolong orang banjir. Pi. Ayah tak larat. Kalau ayah larat, ayah pi. Ayah nak berjalan pun tak larat. Hampa orang muda hampa pi. Pinjam kereta ayah, pi ambil. Pi ambil kereta ayah. Kereta 4x4 pi ambil. Nak bawa water jet lah, apa bala semua, pi ambil. Pakai vest berjalan. Duduk 2-3 hari. Nak balik lah. Saya kata pi rumah makcik ni. Makcik ni duduk di Bukit Canggang, Banting. Ni kawan ayah. Dia sampai pukul 5 petang duduk jelai lidah. Makcik kata dah tak letih ke? Letih makcik, dah 2-3 hari dah tak tidur, duduk tolong bersih rumah orang. Duduk letih lah. Ayah nak balik lah, penat. Tuan-tuan ingat tak penat? Buat kerja, nak tolak seluk, nak angkat barang semua, penat. Jelai lidah pun. Kita duk harap orang layan kita seorang, padahal mereka nak layan beribu-ribu orang. Bukan seorang rumah kita yang kena, beribu orang lagi kena. Tapi kita nak hak kita dulu. Sebab tu kalau makin ramai orang tolong tuan-tuan, alhamdulillah. Tolong, pakak ramai jadi sukarelawan. Umumkan cuti 3 hari, semua pergi tolong, selesai masalah. Semua penjawat awam tutup jabat, pakai baju, bawa segala penyodok, bawa segala skop, pergi bersih rumah orang. Selesai. Dia tak boleh nak suruh, dia tak boleh nak suruh sukarelawan saya pergi tolong. Semua kena kerah pergi, baru boleh selesai. Tambah-tambah kita pula jadi pemimpin pula, lagi kena. Kalau kita tak jadi pemimpin, tak ada siapa kata kita. Ini yang kitab ni dah sebut. Kamu jauh daripada manusia, selamat kamu. Macam saya kalau tak jadi ustaz, selamat. Duk berniaga cokutiau, duk tepi jalan buka gerang, nyonya lambung sikit, roti canai pergi terbang sikit, habis. Tapi pak saya jadi ustaz, apa yang saya buat orang akan ambil, apa yang saya kata orang akan ambil.
Orang akan petik macam-macam petik dia, macam-macam orang akan buat. Pasal apa? Pasal kamu yang meletakkan diri kamu jadi duduk di tengah-tengah masyarakat. Sebab tu dulu-dulu tuan-tuan tok-tok guru dia tak keluar. Dia duduk di pondok dia. Hampa nak mengaji, mai kat aku. Aku tak pergi kat hampa. Sebab aku pergi kat hampa tu, macam-macam fitnah akan mai kat aku. Maka dia duduklah betapa dalam pondok dia. Duduklah betapa dalam hutan kampung dia. Duduk situ. Orang pakat pergi mengaji dengan dia. Dia takkan pergi. Tapi zaman kita sekarang berubah. Tok guru pula kena pergi cari anak murid pula. Dia pula naik tol, naik terjang semua. Lepas sana, lepas sini. Pasal apa? Dia nak cari orang. Maka banyaklah cerita akan datang pada orang macam ni. Bukan kata ustaz seorang je. Semua orang kena. Apa pun akan diambil. Baik, yang keempat, yang kelima. Dan barang siapa yang sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Yang ni kita baca dalam Quran banyak. Falyaqul khaira. Nabi sebut dalam hadis, cakaplah yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, hendaklah dia diam. Hendaklah dia bercakap yang baik. Kalau tak ada bendanya nak cakap, Nabi kata diam. Orang yang sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Jangan jadi labun kedai kopi, semua dia tahu. Agak-agak bola ni siapa menang? Aku rasa Thailand. Tapi Thailand pun tak tentu juga. Kena dengan Vietnam malam ni mampu herat dia pun. Duk nyimbang semua macam dia kenal pemain Vietnam. Tanyalah dekat dia apa benda pun dia tahu tuan-tuan. Orang yang banyak bercakap ni, dia mencampakkan diri dia pada lembah yang bahaya. Sebab apa? Dia akan menipu dalam cakap. Sebab nak bagi dia sedap cakap, dia tokok tambah lagi buah garam, buah ajinomoto. Kadang-kadang dia mengada-adakan benda yang tak ada. Bila dia bercakap, orang pegang cakap dia. Dan orang akan kata balik, hari tu dia kata. Hari tu bukan hang ke yang kata hari tu. Hari tu bukan hang yang cakap benda ni. Aku tak kata hang, jangan bohong, aku tak lupa. Pasal bergaduh, pasal bercakap. Sebab tu kalau kita tahu, bukan semua benda kita boleh bagi tahu. Apatah lagi kalau kita tak tahu, jangan bagi tahu. Bukan semua benda yang kita tahu, kita kena bagi tahu pada orang. Kadang-kadang kena simpan, tutup mulut. Kawan kita nikah dua, isteri pertama tak tahu, kita tahu. Dia nikah senyap, kita janji dengan dia nak pergi mancing. Kita pun naik motor, Din, jom. Sat. Kata Din, nak masuk dalam rumah ambil barang. Isteri dia duduk siram pokok. Nak pergi mana, Mat? Pergi kolam depan tu, kolam biasa. Balik awal sikit. Kak Zah, macam mana perasaan Kak Zah dapat madu? Madu lebah ke? Dah, madu apa? Takkan Kak Zah tak tahu? Sudah. Agak-agak Din tu boleh pergi mancing tak petang tu. Kebetulan dia pula belah tepi, kompom tak dapat tuan-tuan. Hak mana faham, tak faham sudah. Bukan semua benda hak kita tahu, kita kena bagi tahu. Benda yang tak patut dikongsi lantak hang. Tapi ada benda yang kita tahu, kita kena bagi tahu pada siapa? Pada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Ulang balik, ada benda yang kita tahu, kita kena bagi tahu pada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Qadi. Kita ada masalah dengan suami kita, bukan semua orang boleh tahu. Bukan semua orang ni boleh bagi selesai masalah kita. Kalau kita bagi tahu dengan media, suami saya macam ni, isteri saya macam ni, orang akan kutuk, orang akan besarkan, tak boleh selesai. Pergi jumpa Tuan Qadi. Tuan, suami saya macam ni, isteri saya macam ni. Pergi
Polis bagi tahu pada orang yang boleh menyelesaikan masalah, mengambil tindakan, nama dia polis. Pergi report. Bukan semua boleh bagi tahu, tuan-tuan. Ada yang kita kena bagi tahu pada mahkamah, ada yang kita bagi tahu pada pihak berkuasa, ada yang kita boleh bagi tahu pada orang yang boleh mengambil tindakan. Sebab tu kalau kita ada mulut, jaga elok-elok. Ada benda yang sama-sama grup kita, kalau boleh kita simpan lah. Jangan bagi kecoh lagi. Simpan. Subhanallah. Jadi kalau kita faham siapa-siapa yang jaga perkataan dia, orang ni cerdik. Saya dulu ada satu pelakon mai jumpa. Dia kata saya tak ada job. Saya tak ada job. Berlakon tak ada, tawaran tu tak ada, tawaran ni tak ada. Saya ustaz, bisnes saya lingkup. Saya pakai Viva ya sekarang ustaz. Dia main daripada Kuala Lumpur, jumpa saya naik Viva. Daripada pelakon top. Pasal apa? Pasal isteri dia cerita dia ni duk main perempuan mana tak tahu, heboh merata. Orang pakak sokong isteri dia, hentam lelaki ni. Saya kata, yang hang pergi buat benda tu pasal apa? Nombor satu, salah diri sendiri lo. Isteri dah ada, yang kamu pergi buat pasal apa? Saya tak tahu, saya pun tak tahu ni, saya main nak jumpa ustaz ni, ustaz tolonglah ubat saya ustaz, saya tak boleh lupa lah perempuan tu, siang malam pagi petang saya tak boleh lupa ustaz. Oh, saya ni kena guna-guna ke apa? Oh sudah. Saya tak ada duit dah, habis lah. Nak bagi nafkah pada anak pun tak ada duit. Sebab tu saya suka nasihat. Ya, suami kita buat tak betul, suami kita buat jahat, tapi itu bukan cara dia untuk kita nak hukum suami kita, yang akhirnya dia kena buang kerja, pendapatan dia tak ada, dia menega, orang tak masuk kedai dia, orang boikot. Okey, orang boikot ni, hak ni main curang dengan bini dia, apa yang duduk sokong dia, tutup kedai dia. Apa yang duduk percaya dengan dia, dia pergi mana pun orang tak mau bagi kerja kat dia. Akhirnya bercerai. Bila bercerai, anak ada 3 orang, 4 orang. Nak bagi makan nafkah pada anak tu je nak. Cuba abang mai. Mahkamah kata bagi sebulan 500, sebulan 1,500, 3, 4 orang, 2,000. Nak bagi apa ustaz, saya tak ada duit. Sekarang isteri marah, beranak tahu, bagi anak tahu, tapi nak bagi nafkah tak tahu. Aku tak ada duit, dulu aku ada duit, hang bagi kecoh. Bagi kecoh lah, hang curang. Ya aku curang, tapi tak boleh ke bagi settle elok-elok sampai pendapatan aku terjejah. Langsung tak ada duit sekarang. Aku nak kerja tak boleh, aku nak orang nak cari kepercayaan, bagi kepercayaan pada aku pun aku tak dapat lah. Siapa suruh buat? Kata bini dia. Padam muka. Dah, bukan pada muka pada hang, pada muka pada anak hang. Esok anak hang nak sekolah lagu mana? Pak dia hak lu gatai pak dia sampai ketua pak dia. Sebab tu dalam kitab ni kata orang yang cerdik, orang jaga mulut. Memang laki aku gatai, memang laki aku ni jahat, curang. Tapi macam mana aku nak buat supaya dia berhenti daripada melakukan kecurangan? Dalam masa yang sama dia bertobat, dalam masa yang sama pula supaya pendapatan dia tak terjejah. Sebab bila pendapatan dia terjejah, dengan aku juga terjejah sebab aku tak ada kerja. Anak-anak aku juga akan jadi susah sebab saya depan ni masih bawah tanggungan suami aku. Subhanallah. Kalau kita baca betul-betul kitab tuan-tuan, orang yang ada akal ialah orang yang menjaga tutur katanya, yang menjaga perkataan dia. Ada benda yang patut dikongsi, ada benda yang tak patut dikongsi, ada benda yang patut didiamkan, ada benda yang patut diluahkan. Itulah menandakan cerdik tak cerdiknya kita. Dianya bergantung kepada apa yang kita kata, apa yang kita cakap. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.